Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita teruskan siri pengajian kita di bawah tajuk Sistem Ekonomi Islam, dan tajuk yang kita nak belajar ini ialah berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan negara pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di bawah tajuk ini kadang-kadang ada soalan-soalan yang meminta kepentingan sumber pendapatan tersebut. Contohnya, kalau sumber pendapatan itu sumber zakat, apakah kepentingan zakat itu kepada masyarakat Islam pada waktu itu? Jadi, kita boleh bincang dalam dua perkara, iaitu pertama, sumber-sumber pendapatan negara, dan satu lagi ialah kepentingannya kepada masyarakat Islam pada zaman itu. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya setelah penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memimpin negara Islam Madinah, dan Rasulullah telah menjalankan pentadbiran negara dalam politik, ekonomi dan sosial. Baik, dalam pembangunan ekonomi, Rasulullah telah memberi tumpuan untuk menghapuskan jurang ekonomi masyarakat Madinah dan juga membangunkan ekonomi selaras dengan tuntutan Islam. Baik, apakah sumber pendapatan negara pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baik, yang pertama, sumber pendapatan negara ialah daripada sumber derma, atau disebut sebagai sedekah. Baik, derma adalah merupakan suatu perkara yang amat penting pada waktu itu, satu sumber pendapatan yang sangat penting, terutama pada awal-awal penubuhan negara Islam. Kerana pada waktu itu, negara tidak mempunyai banyak sumber untuk mendapatkan atau membangunkan negara. Jadi sumber derma lah daripada sumber yang sangat penting. Ya, sumbangan derma yang dilakukan oleh penduduk-penduduk di Madinah daripada orang-orang kaya dan orang-orang yang berharta membolehkan Rasulullah membangun ekonomi di Madinah. Dan sumbangan-sumbangan atau derma-derma boleh dilakukan dalam bentuk seperti pakaian, makanan, wang dan juga hartanah. Dan hasil sumbangan derma inilah Rasulullah menggunakannya dengan sebaik mungkin untuk membangunkan ummah di Madinah. Dari segi kepentingannya, kalau ada yang tanya tentang kepentingannya, derma dan sumbangan ikhlas daripada penduduk Madinah, iaitu terutama sekali golongan Ansar, telah dapat menyelesaikan masalah kemiskinan golongan Muhajirin, iaitu golongan yang berhijrah bersama Rasulullah yang tidak membawa apa-apa, melainkan selai pinggan sahaja, tidak membawa sebarang harta benda. Jadi orang Ansar telah berkongsi harta mereka seperti rumah, kebun dan dusun mereka dengan saudara-saudara mereka golongan Muhajirin. Jadi sumbangan ini telah meringankan beban golongan Muhajirin yang bersama yang datang dari Mekah bersama Rasulullah. Kepentingan derma juga boleh dilihat, iaitu bagi tujuan untuk memperkukuhkan kedudukan tentera-tentera Islam. Contohnya dalam perang Khandaq, Sa'ad bin Ubadah telah menderma kurma kepada tentera-tentera Islam. Selain itu, daripada Sayyidina Uthman bin Affan, Abu Bakar, lagi Talhah bin Ubaidillah juga telah menyumbang derma untuk memperkukuhkan tentera Islam dalam perang Tabuk. Selain daripada itu, kita dapat lihat juga bahawasanya ada di kalangan orang-orang Islam juga telah mewakafkan tanah mereka untuk kepentingan masyarakat dan juga kepentingan agama. Contoh, kita ambil seperti seorang yang bernama Kaltum bin Al-Hims telah menyerahkan tanahnya untuk membina Masjid Quba. Ini sih kepentingan derma. Kita lihat.
Seterusnya sumber pendapatan negara pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah rampasan perang, sumber daripada rampasan perang, atau disebut juga sebagai ghanimah dan juga fa'i. Kekalahan musuh dalam siri-siri peperangan dengan tentera-tentera Islam telah banyak menghasilkan pendapatan negara dalam bentuk hasil rampasan perang. Dan harta-harta tersebut yang telah ditinggalkan oleh pihak musuh adalah dalam pelbagai bentuk. Contohnya, bentuk rampasan seperti bekalan makanan, senjata, binatang-binatang ternakan dan juga barang-barang perniagaan yang dibawa oleh pihak musuh. Jadi apabila pihak musuh kalah dalam siri peperangan, contohnya dalam Perang Badar, maka tentera-tentera Islam telah berjaya mendapatkan rampasan ghanimah, iaitu seperti unta, tikar dan juga pakaian. Begitu juga dengan siri-siri peperangan yang lain seperti Perang Khaybar, di mana tentera Islam telah berjaya mendapatkan harta rampasan perang yang besar, iaitu dianggarkan sebanyak 9,500 dinar dalam bentuk senjata, unta, emas dan juga ada kekayaan-kekayaan lain-lain lah. Jadi kita lihat inilah antara sumber pendapatan yang kedua. Apakah kepentingannya sumber pendapatan ini kepada negara dan juga kepada umat? Kalau kita lihat, setiap harta rampasan perang ini dibahagikan kepada 5 bahagian. Satu bahagiannya diserahkan kepada tabung negara atau disebut sebagai perbendaharaan negara, manakala 4 bahagian lagi diagih-agihkan kepada tentera Islam yang menyertai peperangan tersebut. Sebab kita tahu bahawasanya tentera Islam ini berperang secara sukarela tanpa dibayar gaji. Walaupun sumbangan rampasan perang ini tidaklah besar, tetapi ia merupakan menjadi sebagai sumber pendapatan negara dan juga boleh menyumbang kepada tentera Islam yang telah pergi berperang itu. Sumber pendapatan negara yang ketiga ialah hartanah yang ditinggalkan oleh musuh. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hartanah kebanyakannya dimiliki oleh orang Yahudi yang tinggal di Mekah. Bani Qainuqa, Bani Qainuqa ni adalah orang Yahudi ya. Orang Yahudi Bani Qainuqa, mereka ini memiliki pasar, memiliki rumah dan juga kedai-kedai. Manakala Bani Nadir dan Bani Quraizah, mereka ini adalah kebanyakannya memiliki ladang-ladang yang luas, terutamanya di Khaybar. Satu tempat nama dia Khaybar. Pada satu masa orang Yahudi telah melanggar perlembagaan Madinah dan ini menyebabkan mereka telah diusir keluar daripada kota Madinah dan harta milik mereka telah ditinggalkan sebagai harta rampasan. Jadi apakah kepentingannya kepada masyarakat dan negara pada waktu itu? Kepentingannya ialah hartanah peninggalan orang-orang Yahudi ini telah membolehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengagih-agihkannya kepada masyarakat di Madinah. Ini bagi mengurangkan jurang ekonomi lah di antara golongan Ansar dan golongan Muhajirin. Karena kita tahu golongan Muhajirin ini golongan yang datang selas pinggang. Mengikut Rasulullah, mereka ini tidak ada harta. Jadi Rasulullah telah mengagih-agihkan sebahagian daripada harta Bani Nadir ini kepada orang-orang Ansar yang miskin dan sebahagian lagi diberi kepada orang-orang Muhajirin. Sementara itu, dusun-dusun di Khaybar merupakan tanah yang dimiliki oleh petani-petani asal tadi. Petani-petani asal dengan boleh terus diusahakan dengan syarat mereka menyerahkan sebahagian hasilnya kepada kerajaan. Baik, sumber pendapatan negara juga kalau kita lihat boleh diperolehi daripada sumber hasil daripada tebusan tawanan perang. Contohnya kita lihat macam dalam Perang Badar, di mana 20 orang tawanan daripada Perang Badar itu telah membayar sebanyak 75,000 dirham sebagai pembebasan mereka. Mana kalau dia nak bebas, dia terpaksa membayar sejumlah wang untuk membebaskan diri. Sebab itu, menurut seorang ahli sejarah
nama dia Ibnu Ishaq, dia menulis, dia mengatakan bahawasanya 20 orang tawanan perang Badar itu telah membayar sebanyak 75,000 dirham bagi tujuan membebaskan diri mereka. Apakah kepentingannya kalau kita lihat? Hasil tebusan tawanan perang ini, 1 daripada 5 bahagian diserahkan kepada khumus, iaitu perbankan negara. Dan selebihnya adalah untuk kepentingan tentera-tentera Islam, di mana digunakan oleh Rasulullah untuk memperkukuhkan tentera-tentera Islam, iaitu dengan melengkapkan persenjataan perang. Ini kepentingan dia. Kemudian seterusnya, sumber pendapatan negara pada zaman Nabi Muhammad SAW ialah jizyah. Jizyah ialah sejenis cukai yang dikenakan kepada orang-orang bukan Islam, di mana orang-orang bukan Islam yang berlindung di bawah kerajaan Islam, mereka ini diwajibkan untuk membayar jizyah. Sebab itu kita lihat orang-orang Yahudi di Taima contohnya bersetuju membayar jizyah sebagai perlindungan keselamatan dan harta mereka. Maknanya kalau mereka membayar jizyah, harta mereka dan jiwa mereka dilindungi oleh kerajaan Islam. Dan bukan setakat itu saja, ada juga kawasan-kawasan lain, iaitu seperti penduduk-penduduk di Jizyah dan penduduk-penduduk di Najran, Harba dan Azruh. Semuanya mereka membayar jizyah kepada kerajaan Islam. Sebab mereka ini bukan Islam, lalu mereka membayar jizyah kepada kerajaan Islam untuk mendapatkan perlindungan. Apa pentingnya di sini? Pentingnya ialah apabila mereka membayar jizyah, dengan sendirinya mereka telah mengakui bahawasanya wujudnya sebuah negara Islam Madinah dan Rasulullah SAW sebagai pemimpin utama negara Islam. Maknanya mereka telah mengiktiraf sebuah kerajaan Islam dan sebuah negara Islam di Madinah. Itu pentingnya. Dan pendapatan daripada cukai jizyah ini juga telah membolehkan Nabi membangunkan masyarakat Islam di Madinah. Kemudian sumber pendapatan negara seterusnya ialah daripada sumber zakat. Kita tahu orang Islam diwajibkan untuk membayar zakat, dan kewajipan ini telah diperintahkan pada tahun 2 Hijrah, di mana orang Islam diwajibkan membayar zakat. Dan zakat ini ada 2, iaitu satu zakat harta dan satu lagi ialah zakat fitrah. Zakat perniagaan sebagainya itu terletak di bawah zakat harta. Dan zakat harta ini diwajibkan ke atas orang Islam yang sampai nisabnya dan cukup haulnya. Bila cukup haul dan sampai nisab, orang Islam wajib membayar zakat. Manakala satu lagi zakat, itu zakat fitrah, ini diwajibkan oleh Rasulullah kepada umat Islam pada bulan Ramadan sahaja, iaitu dengan kadar yang telah ditetapkan, dan kebanyakannya dan mereka diminta untuk membayar dengan menggunakan makanan ruji kepada golongan yang berhak. Dari segi kepentingannya, yang pertama, bila kewajipan membayar zakat ini, pertama kita boleh lihat bukti ataupun menandakan seseorang Islam itu seseorang yang beriman, dan dia boleh memberi kesan sebenarnya ke atas ekonomi dan sosial ke atas masyarakat Islam. Kalau bayar zakat, satu, pertama kita boleh lihat adakah seseorang itu beriman, melahirkan keimanan yang sebenar. Yang kedua, hasil daripada zakat itu boleh digunakan untuk boleh memberi kesan ekonomi dan sosial ke atas masyarakat Islam, iaitu dapat mengurangkan jurang kekayaan. Dan satu lagi ialah boleh membantu golongan miskin yang berada dalam kesulitan. Dengan itu lahirlah sifat tolong-menolong. Dan yang penting sekali ialah menghakiskan sifat bakhil, dan yang terpenting ialah menyucikan harta. Kesimpulannya dapat dilihat bahawasanya ada 5 keseluruhannya sumber pendapatan negara pada zaman Rasulullah SAW, dan masing-masing ianya mempunyai kepentingan tertentu kepada masyarakat Islam. Cukup sekadar itu untuk hari ini, dan kita teruskan lagi insya-Allah pada siri-siri yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.